Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala buat kita kumpul lagi. InsyaAllah sekali kalinya, insyaAllah kita nak sambung balik habiskan sikit berkenaan dengan tajuk kitab Tarikh Tashri' Islami, tarikh pensyariatan atau legislatif penggubalan syariah Islam. Okey, yang mana kita pada terakhir kita bincang itu, kita masih dalam tajuk berkenaan dengan peringkat zaman para sahabat. Kita kata peringkat zaman para sahabat, yang mana para sahabat Nabi SAW dahulu. Macam kita ni dalam buku kita bincangkan berkenaan masalah kenapa ada khilaf berlaku di antara mereka. Kenapa para sahabat boleh terjadi pada mereka ni khilaf, percanggahan dalam mereka membuat keputusan ataupun mereka dalam fiqh yang mereka keluarkan pendapat, kenapa ada percanggahan. So kita tahu bahawa memang zaman mereka ni Nabi dah tak ada. So jadi dalil yang Nabi tinggalkan kepada mereka adalah dua sudut daripada Quran juga, sunnah baginda. So bila ada berlaku perkara baru yang tak ada pada tajuk ketika Nabi hidup, ke situlah kita kata berlakunya ijtihad daripada mereka. Dan mereka kita kata macam itu, perbezaan yang berlaku tu kita kata ada tiga sebab kan. Pertama kita kata kerana apa? Perbezaan para sahabat dalam memahami apa yang disimpulkan di Quran. Kemudian kita baca itu, kemudian kita bincangkan berkenaan dengan perbezaan mereka dalam mendengar dari Rasulullah SAW. Sama ada kerana awal Islam dia, lewat Islam dia, ataupun kerana berapa lama mereka duduk dengan Nabi, dalam seminggu ke dalam harian ke. Kita kata kerana Nabi SAW tak ada suruh mereka duduk berpanjangan bersama-sama mereka. Okay. Tapi dalam masa sama kita kata dalam masa sama ada yang duduk lama, ada duduk sekejap, ada yang hari-hari datang, ada yang ambil giliran dengan macam kisah Umar kan. Okay. Jadi dia kemudian bila mereka berbeza pendengaran tadi kerana ada pengambilan sunnah dan ijtihad mereka yang memahami sunnah pula. Itu pun ada juga yang kita bincangkan. Dan yang ketiga kita kata punca ikhtilaf tersebut adalah berlainan mereka atau berbeza-beza mereka dalam berijtihad ketika tiada nas. Itu yang kita sebab lah punca kenapa ada khilaf. Okey. Kemudian kita ni juga ada tajuk perkongsian periwayatan para sahabat Nabi SAW. Mereka pastikan bila kalau anda kata benda tersebut betul atau tidak, mereka akan cari siapakah yang mendengar betul dari Nabi SAW. Dia takkan biarkan macam tu saja. Okey. Jadi kita habiskan itu dan kita dah masuk sikit sebenarnya berkenaan dengan ijtihad pada peringkat ni. Cuma kita kata kalau kerana kita tinggalkan kelas lama, saya suka untuk ulang sikit bahagian berkenaan dengan ijtihad pada peringkat zaman ni, zaman para sahabat Nabi SAW. Okey. Jadi ijtihad pada peringkat ni, dia kata hukum-hukum fiqh Islam ni dari sumber dia sebenarnya ada 4 bentuk. Okey. Hukum fiqh ni Islam, bila kita nak kata perbuatan mukallaf ni, ini haram, ini halal, ataupun ini disunatkan, atau ini dimakruhkan, atau ini diharuskan, kita nak sebut pada orang. Maksudnya sebenarnya sumber dia ada 4 ketika zaman para sahabat Nabi SAW. Bila peringkat ni kalau kita nak fahamkan, pertama hukum-hukum yang sumbernya adalah nas-nas qat'i, sabit dan dalalah. Mana maksud dia hukum-hukum yang sumber dia, nas tu tadi jelas dan terang, tak ada sebarang kekeliruan dan petunjuk dia tak pun jelas, tak ada masalah tak tahu. Ini macam kes solat ke, puasa ke, tak ada sebarang kekeliruan. Bila orang kata ya allazina amanu kutiba alaikumus shiyam,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak ada siapa pening kepala maksud dia apa. Macam juga solat, tak ada siapa yang tak tahu maksud dia apa. Ini faham kena tak ada. Pasal zaman kita sekarang ni macam golongan batiniah. Ikut batiniah ni. Diorang bila mereka mengeluarkan pendapat, mereka tak, ini masalah dia, diorang rasakan dalil itu masih lagi zonni. Banyak qat'i dah, putus dah. Jelas dan terang tak ada sebarang kekeliruan. Itu pertama, hukum-hukum yang berkaitan perkara ini. Kedua, hukum-hukum yang sumber-sumbernya adalah nas-nas zanniyah, subut dan dalalah. Ada hukum-hukum yang sumber ni tadi, nas-nas yang kuat dan diyakini, sabit dia dan dalalah. Dia tidaklah putus. Maksud dia bila ada percanggahan para sahabat tu. Ada yang para sahabat bercanggahan. Maksud dia mereka pun rasa macam A faham macam ni, B faham macam ni. So bila ada pemahaman daripada dua pihak macam tu, para sahabat salah mungkin ada yang salah faham. Kat situ kita faham bahawa nas-nas tersebut masih lagi terbuka untuk ijtihad ataupun mereka terdapat pengertian yang direct terus. Kalau ada penjelasan Nabi, diorang stop. Tapi tak ada penjelasan Nabi, diorang tak dengar ke, maka dianggap benda itu masih lagi zonni. Maksud dia tidak putus. Bahkan ni kita kalau belajar dalam usul fiqh, perkara-perkara yang sebegini, kita kata kita tak adalah masukkan orang dalam neraka hanya kerana perbuatan-perbuatan macam ni. Ada perbuatan-perbuatan yang awal tadi kita kata memang orang tu confirm telah keluar agama, dia masuk neraka kerana melanggarnya. Dan ini tidak. Kemudian ketiga, hukum-hukum yang sumbernya adalah ijma'. Itu kesepakatan para sahabat di atas perkara tersebut. Kemudian kita kata bila mereka sepakat di atas satu perkara, maka kita ijma'. Dan mungkin nanti kita terangkan ijma' tadi macam mana dia mungkin berlaku lepas daripada ada percanggahan. Macam ijma' para sahabat untuk menyatukan tulisan Al-Quran. Banyak orang masih lagi nak mempersoalkan kata Uthman bakar Al-Quran yang lain, biarkan Quran satu bentuk saja. Uthman buat benda Nabi, benda yang baru. Sedangkan perbuatan Uthman tadi disepakati lepas tu. Permulaan macam memerangi orang yang murtad atau orang tak bayar zakat pada zaman Abu Bakar. Pada permulaan betul dia hanya pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu pemula. Tapi lepas tu disepakati oleh para sahabat secara keseluruhan. Itu kena bezakan ijtihad tapi dia boleh jadi ijma' mereka lepas itu. Kemudian dia kata hukum-hukum yang tidak tunjuk padanya nas dan tidak terikat padanya ijma'. Tak ada nas tunjukkan dan tak ada ijma' kesepakatan atas perkara tersebut. Okey, adapun bentuk yang pertama tak ada ruang untuk ijtihad padanya. Okey. Yang pertama yang pertama itu yang kita kata yang qat'i itu tak ada siapa boleh ijtihad itu. Tapi ijtihad yang berlaku pada semua bentuk-bentuk yang tak terikat pada ijma'. Sebenarnya pada perkara-perkara yang tidak ada kesepakatan para sahabat, dekat situlah akan timbul masalah ijtihad. Dan dahulunya ijtihad pada peringkat ni di sisi para sahabat yang melalui jalan ni, mereka pergi kepadanya ketika mana susah atau tak jumpa merumitkan mereka nas dalam kitab Allah Ta'ala atau sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang dengan musyawarah lah. Dan dengan musyawarah mereka bersama-sama tu yang sampai dengan yang bawa mereka kepada ijma' atau kias yang dinamakan sebagai pendapat. Dia samakan hukum yang apa baru ni dengan apa yang telah lalu zaman Nabi SAW. Dan contoh-contoh untuk yang kita telah sebutkan sebelum ini, di antara mereka sepakati oleh para sahabat pada sebahagian persoalan atau mereka percanggahan padanya, memberikan kita gambaran mengenai ijtihad mereka. Kita bincangkan apa para sahabat sepakat, apa mereka bercanggahan. Itu benda tu memberikan gambaran macam ni ijtihad para sahabat. Dan apabila Umar bin Khattab dahulu mengutuskan Syuraih. Ini Syuraih ini sebagai hakim dia hakim buta ni. Dia hakim yang buta. Dia lah yang dia lah yang ketika zaman Ali bin Abi Thalib tuntut tentang baju besi yang dia ada seorang Yahudi ambil, dia lah hakim. Syuraih terkenal Umar yang lantik dia. Jadi Umar lantik Syuraih ni untuk jadi ke atas penghakiman di Kufah. Okey. Dan dia kata pada Syuraih, "Unzur ma yatabayyan laka, ma yatabayyanu laka." Lihatlah pada apa yang nyata kepada engkau. Fi kitabillah, dalam kitab Allah Taala. Fala tas'al anhu ahada. Maka jangan kau tanya pada mengenainya siapa pun. Mereka dah nyata dalam kitab Allah Taala dah ada, jelas terang, jangan tanya orang lain dah. Jangan tanya-tanya dah pendapat. Apa pendapat awak? Apa pendapat awak? Benda dia tanya, dia kata. Jangan tanya, Okey. Wa ma lam yatabayyan laka fi kitabillah, dan apa yang tak nyata pada engkau, tak terang pada engkau dalam kitab Allah Taala,
fattabi' fihi sunnata Rasulillah SAW. Maka ikutilah padanya sunnah Rasulullah SAW. Ma yatabayyan laka fihi sunnah, dan apa-apa yang tak nyata pada kau padanya sunnah, fajtahid fihi ra'yaka. Maka ijtihadlah padanya dengan pendapat kau. Mana gunakan pendapat kau sendiri. Maksudnya dia letakkan aturan macam tu. Man pergi pada pendapat tadi, mana kena fikir, bukannya tengok, bukan ni masa dia kita dengan dalil yang ada, dengan kefahaman yang ada, maka kita keluarkan hukum. Dan para sahabat dahulu ada alasan sebenarnya. Segala alasan dalam masalah ijtihad ni. Kenapa mereka kena berijtihad? Kena untuk dapat. Sebab apa? Kerana banyaknya bercambah kepada banyaknya perkara yang bercambah kepadanya persoalan. Dan apa yang baru berlaku pada orang ramai daripada persoalan-persoalan. Sebab zaman Nabi dahulu bila balik pada asal tak ada penguasaan lagi kat orang kafir dan sebagainya. Kemudian masalah yang contoh kekeluargaan. Kalau keluarga masih kecil, tak besar, tapi dah kahwin banyak, kemudian anak ni sekian yang mati, yang hidup. So, jadi benda tu bertambah-tambah dengan orang ramai, persoalan benda-benda yang baru. Okey. Dan barangkali mereka sebenarnya memahami daripada keizinan Rasulullah SAW untuk mereka dan berijtihad dalam ketika baginda hidup lagi. Daripada hadis Muaz bin Jabal bahawa ijtihad ni ketika mana tidak dia dapati nas adalah perkara yang diperintahkan. Nabi ketika utus Muaz ke Yaman, dia pesan dan perintah yang kita katakan Nabi tanya. Cuma riwayat berkenaan dipercanggahkan. Yang pentingnya dalam persoalan tersebut betul apa yang kita nak fahamkan, Nabi tanya dengan dia, apa kau nak buat? Kalau pada kau datang berlaku persoalan yang kau tak jumpa dalam kitab, tak jumpa kitab Allah. Dia kata aku tengok sunnah Rasulullah. Kalau tak dapat, dia kata aku tak akan share dengan pendapatku, aku tak akan meletakkan rasa lemah. Tak ada rasa lemah untuk berijtihad. Okey. Jadi itu mungkin yang itu. Jadi kedua, mungkin dalam kitab tulisan Umar kepada Abu Musa. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari dia utus oleh Umar juga kepada gabungan. Dia kata Nabi kata Umar kata pada Abu Musa dan surat dia kata summa faham. Summa al-fahmu fima adla ilaika mimma warada alika mimma laisa fil Quran wala sunnah. Dia kata kemudian fahamkanlah pada apa yang disampaikan kepada engkau daripada perkara yang tiada dalam Quran, tiada dalam sunnah. Summa qayisil umur. Kemudian kiaskanlah, bandingkanlah urusan-urusan inda dalika ketika itu. Wa araf al-amsal, ketahuilah yang paling elok, yang paling bagus. Summa mad fi ma tara ila ahabbiha ila Allah. Kemudian pergilah kepada apa yang kau lihat ia paling disukai di sisi Allah Taala. Wa ashbaha bil haqqi, dan paling menyerupai pada kebenaran. Maksudnya dengan bandingan, pasal dia orang duduk dengan Nabi, dia nampak prioriti. Bila kata benda ni yang dia kata lebih kuat, Allah Taala suka, sebab dia orang ada akidah yang betul. Akidah yang kukuh. Sebab tu dia orang tahu mana satu yang Allah Taala suka, mana Allah Taala tak suka. Berbeza dengan zaman kita sekarang, kalau dalam ijtihad, kita kadang-kadang tidak utamakan akidah. Kita utamakan rasa, utamakan masalah kata-kata orang. Ini semua ni wahyu memang kita kata berlaku. Okey. Jadi kata dan waqad akhad, ada para sahabat telah mengambil banyak daripada persoalan-persoalan dengan kias yang sahih. Dan mereka jadikan contohnya jadikan hamba pada separuh daripada orang merdeka dalam pernikahan dan juga talak dan iddah. Okey. Pasal dalam kias pada Al-Quran. Dalam Al-Quran Karim, Allah sebut dalam surah Nisa ayat ke-25 kan. Dan Allah nyatakan fa idza uhsinna, bila mereka telah berkahwin telah buat berkahwin fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Jika mereka datangkan sebarang perkara keji, maka ke atas mereka itu hamba-hamba wanita tu separuh apa yang wajib ke atas wanita-wanita yang merdeka daripada azab. So jadi diorang pun gunakan yang Allah berikan berkenaan masalah hukuman hudud. Hukuman hudud. Separuh wanita. Kemudian diorang pakai daripada situ, faham di situ, kalau bab hudud pun separuh, maka dia pun sebut, dia orang buat kefahaman bahawa dalam pernikahan untuk hamba tadi, contoh macam nak sabitkan berkenaan dengan cerai ke iddah ke,
semua sekali benda berkenaan dia akan dibuat separuh daripada wanita yang merdeka. Itu macam kalau wanita merdeka 3 kali cerai baru jadi haram untuk suami tersebut bernikah sampailah berzina semula sampailah wanita berkahwin dengan suami lain. Kalau hamba dua je. Kalau iddah perempuan biasa 3 kali haid, perempuan hamba ni 2 je. Dia takkan penuh. Berdasar kepada masalah apa yang telah berikan. Pasal hak mereka separuh. Mereka tak merdeka betul, maka hak mereka jadi yang lain. Okay, jadi macam dia kata telah mengutamakan as-siddiq. Mereka para sahabat telah utamakan as-siddiq dalam khilafah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam khilafah. Okay, dan mereka berkata Rasulullah SAW terreda dia untuk agama kita. Maka kenapakah tidak kita reda dia untuk dunia kita? Rasulullah telah reda Abu Bakar sebagai pengganti untuk solat. Jadi mereka kiaskan keimaman besar, kepimpinan besar dalam kerajaan negara kepada kepimpinan dalam solat. Mana kalau Nabi setuju, Nabi nak dia jadi imam dalam solat ketika Nabi dah sakit. Tapi jadi kenapa kita tak boleh setuju untuk dia jadi pemerintah kita bagi dunia kita? Itu contoh. Kemudian dia lain selain itu para sahabat telah mengambil dalam faraid ni untuk aul. Kita seorang terang kan aul di mana mereka kembangkan angka sebab ada bila bertembung apa pecahan-pecahan yang bertindih. Contoh katalah patut persoalan itu adalah 12. Okay. Tapi bila gabung-gabung balik kira-kira balik semua jadi 13. So dia potong 12 jadi 13. So harta tu akan dibahagi 13 dan dibahagikan seolah-olah benda tersebut semua dapat hak daripada asal. Mana pecahan tidak dibuang. Terus dibuang angka pecahan dia. Sebab dia orang memang dapat yang mana setiap orang tu memang 1/3, 1/4, 1/8 apa memang berjalan macam tu. Tidak ditukar. Cuma pertindihan tu diorang aul kan. Ditukar daripada satu nombor tu 21 24 jadi 27. Mana harta bagi 27. Tapi semua orang akan dapat ikut pecahan. Okey. Dan masukkan kurang ke atas semua, dia masukkan kekurangan pada semua yang mempunyai akan fardu-fardu. Yang asabah tunggu apa baki. Tapi siapa yang ada fardu mesti dapat. Ni kiaskan kepada memasukkan kekurangan pada orang-orang yang kias kepada orang-orang yang kekurangan pada orang yang muflis orang yang kena disediakan muflis yang berhutang. Bila orang katakanlah si orang ni berhutang. So bila nak dapatkan harta dia, orang A, orang B semua dapat. Jadi bila harta tu dapat tapi masih dikurang. Maka diorang bila sempit harta tadi, orang muflis punya harta orang mak tu orang yang memberikan hutang, dikurangkan hak mereka daripada pencukupan jadi Nabi pernah sebut dalam hadis baginda, dia kata apa kepada orang-orang yang menuntut hutang, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa zalika. Ambillah apa yang kamu dapati, tiada untuk kamu kecuali itu. Bila orang tu ikhtiar muflis, tak ada lebih daripada itu. Kita dapat banyak tu itulah. Kita tak boleh buat apa pun. Tak boleh nak paksa dia untuk dikerja jadi hamba kita, tak boleh. Dalam Islam, hutang kita tak menjadikan kita hamba. Hutang tak menjadikan kita hamba. Dalam konteks masalah fahaman yang ada pada masyarakat Melayu dan sebagainya ataupun Barat, mana hutang ni boleh jadi sebagai hamba. Orang tu tergadai, hutang boleh jadi hamba pada orang lain. Ini benda ni berlaku dalam masyarakat lain. Dalam Islam, hutang tidak menjadikan awak hamba. Mana awak masih lagi tuntut, mana kalau dia kata habis harta, kenapa mahkamah boleh lelong semua harta dia, dan kemudian apa yang dapat tu akan diagih-agihkan. Diisytiharkan dia sebagai seorang muflis. Dan memang keluar daripada tahap muflis tu hanya dengan ada kadar-kadar dia. Tapi masalah hutang tadi habis. Setelah habis selesai. Nabi kata ambil apa kamu dapat. Jadi kat sini para sahabat kiaskan hukum yang sama, itu hukum masalah faraid, pecahan-pecahan faraid itu dipecahkan kepada orang-orang yang mempunyai hak tadi. Itu diorang aul panggil. Aul ni mula zaman Umar. Ini adalah sebaik kias. Dan mereka kiaskan juga had hukuman batal hudud bagi orang bagi peminuman arak kepada had bagi qazaf. Itu had atau batasan bagi qazaf untuk orang yang melemparkan tuduhan pada orang lain. Kira Umar bin Khattab dia telah minta pandangan orang ramai pada batasan atau hudud bagi minum arak. Dan pasal dia negara dia dah luas. Zaman Umar, kemudian
orang baru masuk Islam atau negara baru dipentakluk oleh Islam, orang-orang tempat tersebut masih lagi belum biasa dengan hukum Islam. Jadi dia tak macam para sahabat dalam konteks masalah arak ni, orang diasuh, dididik dahulu dengan peraturan dengan tajuk akidah sebelum di peraturan. Orang-orang yang tempat lain tu sampai-sampai akidah dan peraturan sekaligus. So mana yang berakal akan follow lah, tapi mana yang tak berakal atau kurang akal dia sebagainya akan buat. Jadi zaman Umar berlaku, dan minuman arak ni berlaku. Jadi dia kata sebenarnya orang ramai telah minumnya dan mereka berani untuk itu. Maka berkata kepada Ali berkata pada Umar, dia kata sebenarnya orang yang mabuk ni, bila dia mabuk dia hilang ingatan. Dia tak cakap tak betul. Dan bila cakap tak betul, dia akan membuat pembohongan. Maka jadikanlah ia batasan pembohongan. Maka Umar jadikan batasan batasan tukar daripada asalnya 40 jadi 80. Dan tidaklah bersendirian Ali dengan kiasan ini. Bahkan telah menyepakati Ali bin Abi Talib pada perkara ini para sahabat yang lain. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Malik, Imam Malik rahimahullah, dan kitab Muwatta ada perincian dia. Dan dihubungkan oleh Nasai dan juga Imam Tahawi, dan diperkatakan tentang sebagian para penghafal hadis. Tapi kita nak faham kat situ memang diorang ijtihad lah untuk dapatkan hukum dari perkara yang terbaru, terkini. Yang terjadi. Sebab Ali bin Talib, zaman Nabi memang ada sebatan dibuat. Tapi dalam masa yang sama perbuatan Nabi sebat tu tak sama macam orang sebat macam sebat orang berzina. Maka ada kadang-kadang dipukul kasut je. Jadi basically orang dekat situ mungkin para sahabat Nabi nampak bahawa ada ruang lain, ada ruang lagi untuk mereka dalam perkara contoh macam kisah tajuk arak tadi kan. Pasal yang kita sebut pada awal tadi ada zanni. Ada qat'i, ada zanni. Dia tengok masalah keadaan dengan Nabi SAW punya tunjuk kepada mereka. So bagi mereka, tapi mereka ada hak lah. Dan perkara tadi bila berlaku masalah-masalah baru, mereka berisytihad. Okey. Dan di antara persoalan yang berisytihad pada para sahabat dengan pendapat ketika tiada nas adalah apa yang berikut. Okey, pertama. Okey, telah meriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Okey, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah serta Nasai, Umar bin Khattab radhiyallahu telah ditanya mengenai diat wanita. Okey. Diat atau keguguran janin yang digugurkan daripada seorang wanita. Dan dia tak tahu keputusan Rasulullah SAW padanya. Masa ketika itu kan dia pun sebut, dia kata udzakirullah imra'an sami'a minan nabi. Aku nak peringatkan seseorang yang mendengar daripada Nabi SAW tentang janin sesuatu. Mana janin ni gugur, ada tak sesiapa tahu? Maka telah bangun ketika tu Haml bin Malik bin Nabirah. Maka dia kata aku dahulu di antara dua jariah, hamba lah milikku. Maksudnya dia ambil dua hamba tu jadi isteri dia. Okey. Ataupun dua wanita. Mana dia madukan. Darah tu madu lah. Maksudnya dimadukan. Lalu kita memukul salah seorang dua madu tersebut, yang satu lagi dengan mistah. Mistah ni nanti sebut kat bawah ada terangkan. Itu kayu kemah. Kayu tegakkan kemah, cacak untuk kemah. Lalu telah gugurkan janin. Dan keadaan mati lah. Janin keadaan mati. Maka telah memutuskan pada Rasulullah SAW dengan bayaran lah, dengan pembebasan hamba. Mana kena diat dengan bayar hamba, bebas hamba. Maka berkata Umar bin Khattab, dia kata sesungguhnya hampir-hampir lah, dia kata kita ni hampir-hampir kita akan memutuskan pada seperti ini dengan pendapat kita. Mana benda tak ada macam ni dengan pendapat hampir-hampir, dia kata. Dia bila dengar Nabi sebut, jadi digambarkan okey, digambarkan mengenai dua madu tu dengan dua jiran yang berdekatan. Kalimah tu digunakan sebenarnya dia dua madu. Dia isteri dia dua. Jadi gaduh dua isteri tersebut. Tapi digambarkan jariatain tu sebab dia saling berjiran. Mistah tu adalah satu batang kayu daripada kemah.
kemah atau fustat sama. Kemah yang tegakkan dengan cacak kayu ini panggil fustat. Dan ditafsirkan sebagai riwayat Ghurrah tu dengan dengan hamba lelaki atau hamba perempuan. Mana pembebasan hamba lelaki atau perempuan. Dan hanyalah wajib ke atas pempasan hamba, bayar bebas hamba ni pada janin bila dia gugur dalam keadaan mati. Jika gugur dalam keadaan hidup kemudian mati, maka padanya diat yang sempurna lah kena bayar. Kalau lelaki 100, kalau perempuan 50 juta. Maka dia dapat lihat kita lihat bahawa gambaran Umar kata hampir-hampir kita memutuskan pada seperti ini dengan pendapat kita. Okey. Maksudnya kalau tidak dapati keputusan ataupun penghakiman yang dihakimkan oleh Rasulullah SAW, nescaya dia akan berijtihad dengan pendapat dia. Tapi kerana dah ada, maka dia berhenti. Contoh. Lain dia itu ijtihad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dalam wanita yang maksudnya mufawadah ni yang tak diletakkan mahar. Kita baca kisah kita dengar. Dia kata kalau mereka kan ashabus sunan daripada Tirmidzi dan Nasa'i, mereka riwayatkan kisah ni pasal ashabus sunan disebut dalam kitab-kitab fiqh Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Majah, Abu Daud Tirmidzi, Majah dengan Nasa'i. Empat tu dipanggil ashabus sunan. Jadi bila diorang riwayatkan waktu ashabus sunan lah. Okay. Jadi dia kata bahawa telah datang Ibn Mas'ud telah datang pada Ibn Mas'ud mengenai seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita, namun dia tidak tetapkan untuk wanita tersebut mahar. Dia tak kata mahar berapa. Lalu dia mati sebelum dia buat hubungan dengan wanita berkenaan. Lalu mereka datang pada Ibn Mas'ud maka mereka kata, carilah perbuatan kamu yang kalian semua dapati pada itu sebarang kesan. Okey. Lalu dicarilah mana kot ada sebelum ni, perbuatan sebelum ni ke. Lalu mereka datang pada Ibn Mas'ud mereka kata kami telah cari, maka kami tak dapati. Kata Ibn Mas'ud aku kata pada ni dengan pendapat aku. Ni aku nak cakap ni dengan pendapat aku, dia kata. Dia kata fa in kana sawaban fa min Allah, kalau ia benar maka dia Allah Taala. Dia kata aku dapati untuk dia seperti mahar wanita-wanita yang seumpama dia. Atau dia panggil mahar bisil. Ni yang panggil mahar bisil ni. Mahal yang mahar panggil mas kahwin yang ditetapkan ikut keadaan semasa. Pasal wanita ni tadi dinikahi. Sebab wanita yang nikahi dia akan berlaku ni kan, dia mesti dapat separuh daripada mahar kalau tak ada hubungan seksual dibuat. Kalau dia dah berhubungan dapat penuh. Cuma sekarang ni masalah dia, wanita ni tadi pernikahan berlaku tapi tidak ditetapkan mahar berapa. Contoh kata pernikahan kau dengan anak aku, kau kata aku terima. Ayat macam tu dah lepas dah untuk pernikahan. Cuma bila lelaki nak sentuh isteri tersebut, diwajibkan dia mesti bayar dulu mahar. Ni problem ni, lelaki tu mati lepas nikah, akad nikah tak sempat hubungan apa-apa, maka mati. Cuma dia tak tahu nak buat berapa nak patut diberi wanita tadi, pasal wajib dapat mahar. Wajib dapat mahar. So, jadi sebab itu kalau kita kata kat sini dan di dalam Quran Karim tajuk ni okey. Surah Al-Baqarah ayat yang ke 237. 237. Dua tiga enam, 237 Al-Baqarah. Kita tengok kat situ kat siapa nak faham. Jadi dia, bila cari, jadi apa dia kata ikut pada setempat. Okey. Tak ada sebarang dia tak ada sebarang waqs kan. Tak ada kekurangan, tak ada sekian. Dia kata tapi wa alaiha iddah wajib. Iddah wajib. Tetap kena tunggu 3 kali haid atau 3 bulan kalau tak ada haid lagi. Memang tak ada kurang, tak ada pelampauan. Okey. La waqsa wala syatata.
tak ada kurang, tak ada sebarang pelampauan. Tapi wajib ke atas wanita tu iddah. Lalu berkata Miqal bin Sinan al-Ashja'i, mana dia dah buat keputusan. Dia jawab, tapi lepas tu Miqal bin Sinan al-Ashja'i bangun, dia kata faqala, dia kata telah memutuskan Rasulullah pada seorang wanita di kalangan kami, dikatakan nama dia Barwa. Nama wanita tu Barwa. Barwa jadual. Cara sebutan Barwa binti Washiq. Seumpama engkau cakap, dia kata, lu bergembira Allah Mas'ud anhu dengan kesepakatan keputusan Rasulullah SAW, bertepatan keputusan ni keputusan Rasulullah SAW. Cuma ketika dia berisytihad, dia tak tahu ada hadis tersebut, ada kisah berkenaan berlaku. So lepas dia dah keputuskan, baru datang orang kata Nabi pernah putuskan macam ni. Barwa' tu dah sebutan dia macam jadual. Barwa'. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah memutuskan berbagi fatwa dengan pendapat dia sesudah mana letih dia atau penat dia untuk sampai kepada nas, tak jumpa nas. Namun begitu, dan dia bergembira dengan kesepakatan dengan taufik Allah Taala terhadap dia, bila mana dia dapati nas tadi menepati pendapat dia. Dia bukan dia tinggalkan nas tapi tak pernah dengar. Tak tahu. Dia turun orang ramai cari. Dia tak ada siapa yang tahu. Lepas tu dia putuskan. Lepas putuskan, ada orang dapat tahu dia putusnya tu. Maka orang Miqal bin Sinan kata Nabi pernah putuskan macam tu. Jadi gembira, happy lah. Dia happy. Okay. Itu yang kedua. Ketiga, antara ijtihad para sahabat. Dia kata dalam mereka membahagi daripada dalam Sunan Kubra dan juga Ibn Abdul Bar dan kitab Jami' Bayan Ilm wa Fadlih daripada Ikrimah, bahawa dia berkata, telah memutuskan aku Ibnu Abbas kepada Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas telah utus aku kepada Zaid bin Sabit menanyakan kepada dia mengenai warisan harta seorang suami dengan dua ibu bapa. Mana orang tu mati tinggal suami dan juga dua ibu bapa. Lalu berkata Zaid bin Sabit kata, untuk si suami separuh, untuk si ibu sepertiga, apa baki milik bapa. Mana ada sepertiga tu, sepertiga baki. Mana suami ambil separuh yang tinggal tu mak tu akan ambil 1/3 baki tu. Kemudian untuk bapa baki seluruh harta. 2/3 lah untuk bapa. Maka berkata Ikrimah, aku pun datang pada Ibn Abbas, aku beritahu pada dia mana kata jawapan Zaid bin Sabit. Lalu dia berkata, pergi cakap pada dia balik. Kau pergi balik jumpa dia, kata pada dia, adakah dalam kitab Allah Ta'ala sebut 1/3 baki? Ada sebut tak? Jadi Ibn Abbas berpendapat bahawa mak ni dapat 1/3 the whole inheritance. Itu tajuk dia. Maksudnya kalau dia kata the whole inheritance, maksudnya kalau suami dapat separuh, mak ambil 1/3, bapa 1/6 lah. Mak punya tu apa, maksudnya 1/3 the whole harta. Tapi masalah sekarang ni yang disebut oleh Zaid bin Sabit adalah 1/3 baki. Mana dah suami ambil separuh, baru mak pula masuk. 1/3 baki tu. Bukan ke semua. Al-Quran sebut kalau orang tu tak ada mati, tak ada anak, maka mak dia mewarisi dia, maka mak dia dapat 1/3. Dia tak sebut 1/3 apa. Jadi Ibn Abbas dahulu menganggap bahawa berpendapat dengan bahawa mak tu dapat 1/3 ke semua harta. Lalu berkata kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit suruh pesan balik, dia kata, aku hanyalah berkata dengan pendapatku. Dan kau berkata dengan pendapat kau, dan tidak ada lebih mak kata bapa. Dia jawab balik lah. Zaid bin Sabit jawab balik. Aku takkan lebihkan mak kata bapa. Wala ufaddilu. Man ala abin. Dia kata, engkau cakap pendapat kau, aku cakap pendapat aku, tapi aku takkan lebihkan mak kata bapa. Ini pasal beradab lah, sebab dalam Quran Karim Allah Ta'ala sebutkan untuk lelaki dua bahagian wanita. Dan ketika kematian itu berlaku, mak dan bapa tu sama kedudukan dia dari segi masalah anak berkenaan. Betul, dalam Islam kita disuruh supaya melayan baik pada ibu. Tapi ibu pula bila lawan dengan bapa. Mana mak dan bapa kan, kita bawa bandingan. Hak bapa tu ke atas ibu tu lagi besar banding hak ibu tu kepada yang lain. Itu kena faham pula. Ibu tu dengan anak, betul anak utama ibu dia. Tapi dalam masa tadi, memang Allah Ta'ala keutamaan diberikan kepada bapa ke atas mak. Dan suami dan isteri, suami tu lebih utama berbanding isteri semua. Okey. Jadi pasal dia kat situ yang bila Zaid bin Sabit jawab itu, dan Zaid bin Sabit kita kena ingat, dia adalah
Nabi sendiri bilang afradhukum, orang paling pandai faraid kamu adalah Zaid bin Sabit. Ni kena faham. Jadi dalam hadis ni dia membawa kepada khilaf dalam pendapat ketika tiada nas. Nampak tak? Mana ada ruang untuk percanggahan pada pendapat ketika tiada nas. Dia tidaklah paksa. Okey. Kemudian contoh lain yang keempat, dikatakan Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Ilm. Dia datangkan dia juga oleh Ibn Qayyim dan kita Ilam Muwaqqi'in. Ilam Muwaqqi'in dia kata apa? Umar bin Khattab telah menemui seorang lelaki. Lalu dia kata pada lelaki tersebut, apa kau buat? Apa kau buat apa? Dia kata, mana ada satu persoalan kot Umar tanya pada dia balik. Lalu dia berkata lelaki berkenaan telah memutuskan Ali dan Zaid di antara kami dengan sekian-sekian pada percanggahan kami. Dan dia ada sekian-sekian dia kata. Maka Umar berkata, kalaulah aku yang memutuskan padanya, pasti aku putuskan padanya macam ni. Umar kata. Bercanggahan dengan apa yang diputuskan oleh Ali dan Zaid. Lalu berkata apa lelaki berkenaan, tapi pasal Umar khalifah. So, kenapa kau tak nak campur? Berkata Umar bin Khattab, dia kata, bila lelaki dia kata, apa yang menghalang kau dan sedangkan urusan milik kau. Urusan kembali pada kau. Umar kata, kalaulah aku temui, aku sampai pada kitab atau sunnah, Rasul aku buat. Kalau ada kitab, ada sunnah, aku buat. Kata. Akan tapi kan aku sampai kepada keputusan tadi dengan pendapatku. Dan pendapat ni dikongsi. Okey. Pendapat ni diikutkan pada apa pendapat. Dia pendapat. Maka dia tak memutuskan apa dikatakan oleh Ali dan juga dia tak boleh nak batalkan apa yang dikatakan oleh Ali dan juga Zaid. Dia macam tu. Dia tak boleh override. Tak boleh. Pasal memang dah ada orang hakim, dia orang jawab, dan Umar diam lah. Pasal benda tu masih tak ada nas yang jelas. Kalau ada nas jelas, orang kata aku akan buat. Aku akan batalkan diorang, aku akan bawa apa dia daripada Nabi. Tapi oleh kerana tidak ada. Jadi tidak membatalkan ataupun menolak Umar bin Khattab pendapat Ali dan Zaid di mana tiada nas di sisi dia. Sebab apa dia tak batalkan? Sebab tak ada nas di sisi dia. Dari kitab atau sunnah yang untuk dia bersandar kepadanya, akan tapi dia ijtihad daripada diri sendiri seperti ijtihad mereka. Dan ijtihad tidak membatalkan, tidak dibatalkan oleh yang seumpamanya. Ijtihad dengan ijtihad tak boleh batalkan. Ini faham maksudnya. Tapi dalam konteks masalah kehakiman yang kita pakai daripada Malaysia ke, kerana kita ikut Inggeris, kita tak ada tajuk ni. Arti kata lain, memang orang yang berijtihad ni, contoh macam katakanlah hakim pertama keluarkan satu hukum, hakim kedua tak boleh bantah hukum hakim pertama. Itu kan maksudnya tak ada hukum kecuali macam hakim pertama. Sebab bagi mereka, kalau anda kata hakim kedua yang datang kemudian buat keputusan tak sama macam hakim pertama, nanti problem timbul. Sebab nanti orang kan cuba untuk open file kali, ataupun rujuk semula berkenaan dengan hukum-hukum yang telah diputuskan oleh hakim lama. Sebab nampak pada hakim baru lagi tepat. Maksud diorang tak ada kaedah. Undang-undang common law yang dipakai English, yang Malaysia pakai sekarang mengenai sivil kita tu, itu sebenarnya tak ada sebarang kaedah. Dia tak ada ni, dia cuma ikut je. Kalau dia buat pasal dia orang punya buku tak ada. Dan cerita kelakar dia adalah orang, dia kata, kalau orang tanya kalau kita kata hukum Islam ni tengok mana kitab fiqh. Betul lah. Ada kitab, ada rujukan. Sedangkan undang-undang sivil common law tak ada rujukan. Dia semua hanya berlaku dengan apa orang dulu putuskan. Kalau orang kemudian datang, macam sekarang ni kes yang perebutan anak. Yang dekat mahkamah. Yang mahkamah putuskan anak tu tak boleh didikan oleh bapa dia kepada agama Islam. Ketika bila jadi hukum tu dibuat oleh hakim-hakim tadi, maka automatik siapa-siapa masuk mahkamah sekarang akan menang pada orang kafir. Ini problem besar. Jadi kalau nak kena ribas balik lah. Dalam undang-undang sivil punya memang boleh ribas balik. Benda ni kita kata masalah. Kalau dalam undang-undang Islam tak boleh. Kalau benda yang memang jelas nas Quran dan hadis tak ada masalah. Kita terus patah balik pada Quran dan hadis. Tapi pada benda tak ada nas. Kat sini Omar tidak batalkan kata-kata atau pendapat Ali dan juga Zaid bin Sabit. Itu nak fahamkan. Okey. Demikian juga apabila pendirian. Demikian juga yang kelima, pendirian Umar bin Khattab ketika mana terhadap taun yang Syam dan keazaman dia untuk patah balik
pada apa yang diajak dia oleh Abu Ubaidah. Dia jawab pada Abu Ubaidah pada ajak masuk sebagainya. Tapi lepas tu dia dipatah balik. Bersandar kepada pendapat di mana tiada nas. Nas. Pada asalnya ada nas. Pada dia tak tahu nas tu. Kisah dia Umar tak tahu kisah hadis tentang arahan Nabi untuk kuarantin tu, dia tak tahu. Akan tapi setelah sampai pada dia nas, dia kata menyepakati pendapat dia nas serupa macam pendapat dia, dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Imam Bukhari, Umar bin Khattab anhu telah keluar ke Syam sehingga sampai dia berada pada Basrah, tempat telah menemui dia para pimpinan tentera. Okey. Okay, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga teman-teman dia. Dan mereka bagi tahu bahawa wabak ni telah berlaku di Syam. Lalu Umar bin Khattab telah minta musyawarah dengan orang ramai dalam patah balik. Okey, lalu bila dia putuskan dia tanya kumpul muhajir awal, ahli Badar, dia kumpul sekaligus, dia kumpul orang-orang tu ikut grup. Kemudian dia tanya soalan. Macam mana? Jadi ada dari kalangan mereka tu ada yang berikan pendapat untuk patah balik. So jadi lepas tu bila dia dah buat keputusan, okey, musyawarah. Ni kena faham. Syura ni kita minta pendapat, bukan kita wajibkan orang. Dalam konteks masalah Islam kita di Malaysia ni, ataupun lah yang kita faham daripada apa yang timbul tentang maksud khilafah, diorang nampak bahawa tak wajib bila ada keputusan ramai majoriti, pemerintah kena ikut majoriti. Ini salah. Dalam Islam tak ada macam tu. Kita musyawarah, tanya pendapat dia. Tapi keputusan tetap balik pada seorang. Seorang je, tak boleh banyak. Seorang itulah yang buat keputusan. Okay. So, jadi bila dia dapat keputusan untuk patah balik dengan orang ramai ke Madinah, berkata pada dia Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah kata dia, adakah lari daripada qadar Allah Ta'ala? Lalu Umar berkata, kalau bukan selain kau yang cakap, Abu Ubaidah. Umar dia memang berkali lah, Ubaidah pernah kena cakap benda yang menyebabkan yang kadang-kadang benda sensitif, macam ketika mana dia datang ambil kunci Baitul Maqdis. Ubaidah puji dia, kata dia Arab tulen, dia tumbuk jatuh. Jadi kat sini pun berkata Abu Ubaidah macam kata pada dia lari daripada qadar Allah ke. Lepas Umar kata, kalau selain kau kena, cakap kena. Dia kata ya. Kami lari daripada qadar Allah Ta'ala kepada qadar Allah Ta'ala. Okay. Contohnya macam dia kata, adakah kau nampak jika sekiranya kau ada unta, okay, yang turun ke satu lembah yang ada wadwatan ni okey, dia kata kau pasal lembah, dia kata ada dua kawasan. Satu subuh, satu lagi kering kuntang. Bukankah dia kata bukankah jika kalau kau bukankah kalau kau bawa kepada yang subur tu, engkau telah bawa ataupun engkau telah bagi dia meragut pada Allah Ta'ala. Kalau kau gembala dekat situ ke kawasan yang subur. Dan jika kalau engkau pergi pada yang kering kuntang, engkau tak ikut kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya kalau kita pergi dua pilihan, ini atau ini, kita pilih macam mana bukan qadar, duduk qadar Allah Ta'ala. Lepas tu macam kita lapar. Qadar Allah Ta'ala tu lapar tu tak tentukan. Tapi kita boleh baiki dengan apa? Kita baiki yang kenyang, sebab kenyang pun qadar Allah Ta'ala juga. Walaupun kita tahu bahawa makan tak tentu kenyang. Tapi kita tetap makan untuk supaya kita dapatkan qadar dengan qadar. Mana kita dapat qadar pecah sakit, kita ganti dengan qadar sihat, rawatan. Qadar lapar dengan kenyang. Kita follow up benda asbab bagi satu perkara lagi. Jadi ketika tu Umar tegur dia balik. Okey. Lalu ketika tu perawi dia kata dia datang Abdul Rahman bin Auf dan dia tak datang. Dia tak hadir ketika Umar mesyuarat tu kerana sebahagian urusan dia. Lalu dia berkata innal indi fiha ilma. Aku ada pada ini satu ilmu. Dia kata ada ilmu itu dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila kamu dengar itu penyakit apa tahu ni pada satu negeri, maka kamu jangan datang kepadanya. Dan jika kamu dengar daripada satu negeri berlaku
dalam satu negeri dan kamu berada pada negeri tersebut, maka kamu jangan keluar, lari daripadanya. Lalu Umar bin Khattab puji Allah Ta'ala. Dan kemudian dia pun patah balik. Dan ini adalah apa yang diketahui sebagai zaman sekarang ni sebagai quarantine. Dalam perubatan prevention dia panggil hajar sihi. Al-hajar sihi ataupun quarantine. Ini zaman kita sekarang. Yang Nabi punya arahan yang kita sekarang di dalam COVID ni memang benda tu betul. Tak ada sebarang kekeliruan bila berlaku. Bahkan kalau pertambahan pada kisah ni, Ubaidah bin Jarrah mati, kemudian diambil alih oleh Muaz bin Jabal, lepas tu mati juga. Ni para sahabat mati silih ganti. Lepas tu datang Amr bin As untuk take over. Bila Amr bin As take over, dia suruh orang ramai scattered. So lari ke puncak gunung, lari ke lembah-lembah, duduk diam situ. Sampailah benda ni hilang. Sebab dia kata wabak ni macam api. Selagi mana berdekatan api tersebut, kayu tu duduk sebelah-sebelah, dia akan pindah. Sekarang dia kata dijarakkan, maka dia akan berhenti. Terbakarlah pada satu, takkan sampai pada satu lagi. Jadi Amr bin As nasihatkan, dengan nasihat itu ada seorang lelaki bangun. Dia kata, kau dulu kafir, dengan sekian dulu, kau tengah kafir, kami dah iman lama dah. Kau cakap macam ni kan. Jadi bila Abu Bakar Jarrah nasihatkan, dia dah patuhlah. Cuma lepas tu lah baru dia punya nombor atau angka kematian tu jadi hilang. Jadi turun. Jika tidak, benda tu akan berterusan. Macam begitu sekarang macam itulah. Banyak orang masih lagi mempersoalkan tentang SOP, tak setuju dan sebagainya. Kalau dia kata tak setuju, saya kata ulang balik kan. Kita angka kematian ni mutawatir. Berlaku sekarang ni. Dan negara paling neglect berkenaan SOP adalah Amerika Syarikat. Dan jadi macam mana? Nombor angka kematian dan sebagainya. Benda-benda macam ni yang kita kata kita perhatikan orang ramai macam tak indah. Banyak masa semua orang nak bercakap. Tapi tak ada siapa yang mematuhi akan kaedah atau kadar patut mana kita bercakap. Okay. Dan telah meriwayatkan Imam Muslim dengan sesuatu daripada perincian di mana Umar bin Khattab dia musyawarah dengan Muhajirin, mereka bercanggahan, kemudian dia musyawarah dengan Ansar, mereka bercanggahan, kemudian dia musyawarah dengan ketua-ketua Quraisy di kalangan orang Muhajirin yang berhijrah maka mereka tak bercanggahan. Dua orang pun tak ada seorang pun bercanggahan. Maka mereka berkata, kami dapati kami berpendapat bahawa kau patah balik dengan orang ramai yang kau masuk pada wabak ni. Maksudnya ketika kumpulan pertama macam tu, kedua, pada kumpulan ketiga yang diminta daripada orang orang yang berhijrah sebagainya sebelum dia berfatah, sebelum daripada kawan-kawan orang Islam awal di kalangan Muhajirin. Lalu mereka tak bercanggahan, suruh patah balik. Sebab tu dia patah balik. Okey. Kemudian yang keenam, ketika mana telah membunuh seorang hamba seorang budak, isteri bapa dia. Dan juga kekasih isteri tersebut di Yaman. Di Yaman bila berlaku seorang budak dia bunuh telah membunuh seorang budak. Bukan budak tu dibunuh, budak tu membunuh, budak tu dibunuh. Okey, telah membunuh seorang budak, siapa? Seorang isteri bapa dia bernama mak tiri dia dan juga kekasih dia di Yaman. Maka Umar bin Khattab telah utuskan, mereka telah utus pada Umar tentang urusan tersebut. Lalu Umar teragak-agak nak putuskan macam mana. Sebab diorang berpakat beramai untuk bunuh. So hukuman dia macam mana? Sehingga dia berkata pada dia, Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Amirul Mukminin, apa pendapat kau jika sekiranya seorang sekumpulan manusia berkongsi atau bersepakat bekerjasama dalam mencuri unta. Okey. Mana seorang tangkap ni, maksud unta kan besar. Seorang tangkap kaki ni, seorang pegang anggota ni, adakah engkau akan potong tangan mereka? Umar kata, nak ya. Lalu Umar pun bila dah Ali bagi hint macam tu, dia pun utus pada dia punya amir, dia punya gubernur di Yaman untuk bunuh kedua-dua sekali. Bahkan dia sebut kata-kata dia masyhur, kalau bersepakat ahli Sana'a, penduduk Sana'a semua sekali bersepakat untuk bunuh budak tu, aku bunuh mereka semua. Semua aku bunuh mereka. Dan telah mengeluarkan Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata telah dibunuh seorang budak. Okey. Rilatan secara perkongsian.
atau kesepakatan. Lalu Umar berkata kalau bersepakat bekerjasama padanya penduduk Sana'a, aku bunuh mereka semua. Jadi Imam Ibn Sana'a ni telah datang kitab Subul Salam Subul Salam. Ketika penjelasan hadis ni bukan Subul Salam. Nama kitab. Nama Sana'a ni dia ada karang kitab syarah kepada Bulughul Maram. Bulughul Maram apa yang dikumpulkan oleh Ibn Hajar Asqalani, kitab hadis hukum yang kecil. Dalam tu boleh kata himpunan keseluruhan bab-bab fiqh. Jadi ketika ni jadi Imam Sana'a dia telah ambil himpunan hadis Umar yang dibawa oleh Ibn Hajar Asqalani tu, dia buat syarah nama Subul Salam. Okey, jadi ketika jelaskan hadis ni dia kata apa yang dikeluarkan oleh Tahawi dan juga Baihaqi daripada Ibn Wahbin, beliau berkata telah cerita kepadaku Jarir bin Hazim bahawa Mughirah bin Halimah As-San'ani telah cerita kepada dia daripada bapa dia bahawa seorang wanita di San'a dia telah tiada, telah gaiblah suami dia, tak ada dan ditinggalkan dalam jagaan wanita tersebut seorang anak. Okey, milik anak dia ada jagaan wanita bukan. Tapi bukan daripada dia lah, mana anak suami dia dengan perempuan lain. Mana anak tiri anak suami dia. Okey. Lalu dinamakan anak tu, dia dinamakan anak tu Asil. Nama anak tu adalah Asil. Lalu wanita tersebut telah mengambil sesudah suami dia tak ada seorang kekasih gelap, secret lover. Lalu dia kata pada lelaki tersebut, jika sebenarnya budak ni akan mendedahkan kita, bunuhlah dia. Tapi lelaki tu tak nak. Okey. Maka perempuan tu dia tak nak serah diri pada lelaki berkenaan. Dan daripada dia pujuk, lelaki tu pujuk. Lalu berhimpunlah, mereka pun bersepakat dengan pujuk. Akhirnya bersepakatlah mereka berhimpun untuk bunuh budak berkenaan. Okey, maksudnya lelaki tu dan lelaki seorang lagi dan seorang wanita dan juga dia punya khadam. 4 orang lah. Dan mereka pun bunuh budak tersebut dan mereka potong badan budak berkenaan dan jadikan dia dalam satu aibah. Aibah ni bekas daripada kulit. Dan mereka campak dalam raqiyah, itu telaga yang tatui yang tak dalam pun kata. Yang ini dia tak digunakan, telaga yang dah kering di satu penjuru kampung. Nanti ada padanya air. Kemudian tersingkaplah perkara berkenaan. Lalu berlakulah si kekasih tersebut mengaku. Mengakulah semua sekali. Lalu telah menulis sejak Ala. Di ketika itu adalah Gubernur Umar di Yaman. Dia pun tulis surat pada Umar tentang hal mereka. Lalu dia tulis pada Umar tentang pembunuhan mereka ke semua sekali lah. Umar pun menulis Umar untuk bunuh mereka semua. Dan dia kata demi Allah, kalau sekiranya ahli San'a bersepakat pada pembunuhan budak tersebut, aku bunuh mereka semua. Kemudian Malik dalam kitab Muwatta daripada Yahya bin Sa'id daripada Sa'id bin Sayyab bahawa Umar bin Khattab telah membunuh sekumpulan 5 orang atau 7 orang dengan sebab lelaki yang satu. Lalu mereka bunuh dia dengan pembunuhan yang beramai-ramai. Maka Umar berkata kalaulah mereka kalaulah bersepakat ke atasnya penduduk Sana'a, aku bunuh mereka semua. Jadi pendapat telah menepati pendapat Umar ni pada hukum ni Ali, Mughirah bin Syu'bah, Ibn Abbas, dan dengan pendapat ni berpendapat para tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Atha bin Abi Rabah, Qatadah bin Di'amah, dan dia adalah mazhab Malik, Thawri, Auza'i, Syafi'i, Ishaq bin Rahawih, Abi Thawr dan juga ulama daripada mazhab Hanafi. Namun itu menyanggahi pendapat ini Ibnu Zubair, maka dia putuskan untuk dibayar diat. Ini adalah kata-kata Zuhri. Dan Ibnu Sirin, Rabi'atul Ra'i, Daud Az-Zahiri, Ibnu Munzir, dan ini satu pendapat daripada Ahmad. Tapi timbul atau munculnya percanggahan kat sini kerana tidak datang nas tentang perkara itu. Tak ada nas. Bahkan dalam konteks masalah, kalau kita kata dalam konteks undang yang sekarang yang diamalkan, kita akan hukum bunuh kepada yang melangsungkan pembunuhan. Siapa yang melangsungkan? Yang kisah tadi kan macam tu, mungkin diorang berpakat ramai-ramai, potongkan kerat dan sebagainya budak tu untuk
masuk dalam 4 bekas. Bukan seorang buat, mungkin semua yang buat. Mungkin semua yang buat. Jadi bila kita kata ada konteks tu memang semua tangguh. Tapi kalau dia kata contoh kalau saya paksa orang untuk bunuh orang, yang melangsungkan saja kena untuk dibunuh balik, saya akan mungkin kena takzir dan sebagainya. Tapi hukuman yang pertama akan kena kepada yang melangsungkan. Itu khilaf ada sebab tak ada dalil. Okey. Dan bila tiada dalil pada zaman tak ada berlaku pada zaman Nabi SAW, maka pembunuhan sekumpulan manusia dengan seorang ni tak ada. Dan tidaklah dikesan daripada Nabi SAW pada itu sebarang keputusan. Maka peristiwa belakang zaman Umar ni, dia berisytihad dengan pendapat dia mana tiada nas. Dan menyepakati Umar kebanyakan daripada ramai di kalangan para sahabat. Ada yang tak setuju, tapi yang ramai akan telah bersepakat dan setuju. Okey, faham Okey. Kemudian yang ketujuh, ini tentang tajuk masalah percanggahan yang mana kita kata bila tak ada nas, diorang keputusan macam mana. Okay, mengenai datuk bersama adik-beradik. Datuk dengan adik-beradik. Datuk dengan adik-beradik ni kalau ikutkan kepada masalah faraid, diorang memang sampai kepada orang yang mati itu dengan jarak yang sama. Dia contoh macam kalau kita nak fahamkan direct. Contoh macam bila ibu bapa, spouse dengan anak. Bila orang tu mati, yang ini terus langsung hubungan direct pada dia. Hubungan langsung. Sedangkan bila kita kata macam adik-beradik. Adik-beradik sampai kepada si mati melalui bapa. Pasal diorang bapa satu. Lalu barulah diorang hubungan. Sedangkan bapa direct, tapi ini datang daripada tepi. Macam tu juga masalah masalah atuk. Atuk pun sampai kepada si mati dengan dengan bapa. So both of them lintas bapa baru sampai hubungan dengan si mati. Jadi persoalan macam ni, dia kata macam dia telah sampai persoalan ini pada para sahabat sesudah kewafatan Rasulullah SAW, dan tidak ada padanya untuknya pada itu sebarang keputusan. Nabi tak pernah ada keputusan tentang perkara ini. Lalu mereka pun amalkan padanya dengan pendapat mereka dan dalam bercanggahan pendapat mereka. Maka berpendapat Awaka, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Muaz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, Aisyah, Ubadah bin As-Samit dan sekumpulan para sahabat. Dan itu pendapat Umar pada awal perkara. Kemudian orang Umar patah balik, iaitu datuk lebih utama banding adik-beradik. Datuk ganti bapa, adik-beradik tak masuk. Mudah kalau buat macam ni, mudah je. Jadi pendapat Mazhab Ahmad ikut ini. Dan bila dia dia parti bersama mereka ni, hijab mereka maka tak ada untuk mereka pun sebarang habuan dalam warisan. Sebab kalau bapa ada kan semua tak dapat. Semua tak dapat. Mana kalau bapa ada, adik-beradik terhijab, atuk pun terhijab. Atuk pun terhijab. Kalau ketika ada bapa. Okey. Kerana yang paling dekat pada kerana dia lebih dekat. Okey. Jadi bila dia kata bila datuk ada, maka datuk hijab mereka. Maka tak ada untuk seorang pun dengan mereka habuan daripada warisan. Maksudnya kalau datuk ada, datuk ambil take over kerja bapa. Hijab mereka. Okey. Kerana dia lebih dekat pada semati banding mereka. Kerana bapa akan menuntut adik-beradik macam mana menghijabnya bapa, jadi macam mana bapa menghijab kena bapa li'annahu ab. Okey. Kerana atuk ni ikutkan bapa. Lalu dia menuntut adik-beradik macam yang menuntut adik-beradik ni bapa yang betul. Dan telah dinamakan oleh dalam Quran Karim bapa ni pada banyak ayat. Macam kita kata lillahi abikum Ibrahim. Dalam ayat surah Al-Hajj ayat cukuplah 78. Memang kita kata betul. Kalau kita faham kat situ memanglah benar. Masalah kalimah bapa ni dia merangkumi bapa betul dan juga siapa bapa atas dia. Okey. Itu pendapat pertama. Okay. Dan pendapat kedua adalah pendapat Umar. Yang kedua yang dia dipatah balik. Uthman, Ali, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, bahawa adik-beradik ini tadi dan datuk kedua kumpulan tadi akan mewarisi. Kerana mereka berdua sama pada darjat hampir dekat dengan si mati. Keduanya sampai pada si mati dengan jalan bapa. Dan telah membuat Zaid bin Thabit perumpamaan kiasan lalu samakan datuk ni dengan apa? Dengan batang pokok dan usul dia. Bapa pula dengan dahan. Adik-beradik pula ranting. Okey. Jadi dia kata dengan adik-beradik ni dengan dua ranting, dengan adalah cabang begitu. Dan salah satu ranting tadi lebih dekat pada
satu lagi kepada pokok tersebut kan. Kalau kita ada macam batang, dahan, ranting. So ranting kau cabang dua, ini satu ni dua. Jadi kalau ikut pada kehampiran ni dekat lagi berbanding dengan batang atau pangkal pokok tu. Dia kata maksudnya kalau dia kata dia kata kita nampak kalau skillnya dipotong satu-satu, satu-satu dia akan ambil apa yang daripada yang kan, kalau kita potong dua ranting kan, kita potong ni, semua yang ini akan pergi ke sini. Dia punya nutrisi dia tak patah balik kepada batang. Mana makanan tu keluar situ, dia tak patah balik ke belakang, dia kata. Dan dia tak boleh bertanya. Okay, ini contoh macam Zaid bin Sabit yang punya argument. Kemudian telah bertanya, dan ketika bertanya Umar bin Khattab kepada Ali mengenai ini, dia buat contoh lain lah. Dia samakan dengan dengan datuk ni dengan sungai besar. Bapak ni dengan dengan teluk yang datang dari sungai besar tadi. Dan dan juga mayat dan juga si mati dan juga adik-beradik dia dengan saqatain. Mana maksud dia ada cabang alur air daripada teluk tersebut. Okey, daripada teluk Lalu sakit dan dia kata laluan air ke laluan air adalah lebih dekat, dia kata, berbanding sungai jauh lagi belakang. Kalau nak tutup terus tak boleh, dia kata. Kau tak lihat ke bawah bila menutup salah satu kita bila laluan tadi kan kita tutup. Mana daripada teluk tadi laluan tutup. Dan air tadi akan pergi ke satu lagi. Dia tak patah balik ke sungai, dia kata. Jadi Zaid bin Sabit menjadikan adik-beradik ni menjadikan dia adik-beradik sehingga sepertiga. Dia kata fakana Zaid yaj'aluhu akhan. Okey. Mana dia jadikan atuk tu macam adik-beradik. Sehinggalah sampai pada tiga. Sampai tiga Kalau ketika berdua sama, ketika sekian sama. Tapi kalau sampai tiga je. Kalau adik-beradik kan, dua, dia satu. Okey, boleh lagi pecah. Kalau lebih dari itu, dia berikan kepada atuk tu Atuk tu diberikan sepertiga. Dia menangkan sentiasa lah. Memang akan sentiasa dimenangkan atuk. Kata adik-beradik, tapi pecahan dia akan besar. Itu yang Zaid bin Sabit buatkan. Kalau anda kata adik-beradik 4 orang. Atuk pasti dapat sepertiga. Okey, jadi dan Ali pula menjadikan untuk atuk ni adik-beradik juga. Adik-beradik yang di antara dia dengan dengan 6 orang, dia yang ke-6. Jadi diberikan dia 1/6. Kalau dia 6 orang, diberikan 1/6. Jadi kalau tambah itu diberikan 1/6. Dan jika bertambah daripada 6 pun diberikan 1/6. Okey, maksudnya dia sentiasa dapat 1/6 apa yang bahabuan bapa dapat kalau sekiranya ketika orang si mati ada anak. Bapa 1/6 dia dapat. Jadi dia orang letakkan hukum itu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah memenangkan dan kita alam muwaqqi'in kepada apa yang berpendapat padanya Abu Bakar dan siapa bersamanya. Ini bawakan dalil lah, tapi pasal ni menangkan kepada tajuk mazhab Hambali Hambali. Kalau ikut kepada tajuk mazhab Syafi'i, dia ikut Zaid bin Sabit, dia ambil yang pendapat gabung. Okey. Inilah contoh-contoh contoh-contoh dan selainnya yang menunjukkan kepada bahawa para sahabat dahulu radhiyallahu anhum mereka menyerupakan kejadian dengan yang seumpamanya, dan mereka serupakan dengan contoh-contoh. Okey, mereka samakan dengan contoh-contoh dan mereka kembalikan satu sama lain dalam hukum-hukum, dan para ulama mereka telah buka untuk para ulama bab ijtihad. Dan mereka tunjukkan mereka jalan atau laluannya, dan mereka jelaskan untuk mereka akan cara dia, cara untuk seorang tu berijtihad. Itu konsep dia kata. Okey, baik. Okey, ada soalan? Ada soalan? Nanti lepas ni kita akan masuk pada masalah macam mana kita nak gabungkan celaan terhadap pendapat dan juga beramal dengan pendapat. Macam mana kita tengok para sahabat ada berpendapat, tapi masalah dalam masalah ni ada pula timbul tajuk masalah tak ikut pendapat. So nanti kita akan bincang tajuk itu insya-Allah. Jadi yang sekarang ni ada soalan? Tak ada.
Ya saya. Tak ada. Tak ada tak apa. Kalau tak ada kita berhenti sini. Nanti insyaAllah sambung kemudian. Tapi fahamlah masalah ijtihad ni. Para sahabat ketika zaman mereka macam tu. Diorang tengok kalau ada dalil, diorang terus surrender. Tapi kalau tak ada, baru dah timbul masalah tadi. Dan kalau kita tengok kat sini, mereka hanya tinggalkan mereka hanya berijtihad bukan sebab kerana mereka tak dengar hadis atau saja langgar, tapi kerana mereka mungkin tak dengar kisah berkenaan. Itu punca ijtihad berlaku. Punca ijtihad berlaku. Baik. Dan sangat gembira mereka kalau ijtihad mereka bertepatan dengan apa yang Nabi SAW pernah sebutkan. Okay, baik. Kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.